Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Malaysia. Terima kasih bagi peluang. Yang pertama sekali, laporan audit. Teguran audit kepada apa yang berlaku, dia kena tegas. Teguran audit kalau hanya berkata kerajaan persekutuan hendaklah membaiki, itu teguran biasa. Ini teguran yang melibatkan satu benda yang serius telah berlaku. Audit kena tegas. Kena sebut situ, kerajaan telah gagal untuk menguruskan sesuatu dengan baik. Sebut macam tu. Laporan audit kena tegas kepada semua jabatan, semua pihak yang didapati gagal, sebut gagal. Kalau berjaya, sebut berjaya. Ini kita tengok, sasaran defisit tidak melebihi 3% kepada KDNK. Tapi defisit 2023 ialah 5%. Kepada KDNK, lebih daripada 2% sasaran defisit. Banyak tu. 2%. Sasaran kita 3% naik 5%. Hutang negara tidak melebihi 60% kepada KDNK. Hutang negara telah naik kepada 64.3%. Melebihi 4.3%, melebihi had yang telah disyorkan oleh audit. Audit kena tegur lah. Takat kerajaan persekutuan hendaklah memperbaiki. Itu apa bekas timbalan Menteri Keuangan pun boleh buat. Takat nak kata dia sebut ini adalah satu kegagalan yang harus diperbaiki. Hutang negara seperti yang kawan-kawan kita sebutkan tadi ialah 2022 1.08 trilion. 2023 naik sampai 1.173 trilion. Melebihi iaitu lebih 93 bilion. Jadi bilakah audit nak bagi teguran yang tegas? Saya menegur audit bahawa audit kena bagi laporan yang tegas supaya tindakan kerajaan ini lebih perlu ke arah berhati-hati untuk pastikan bahawa kelebihan pinjaman ini tidak dibuat dalam bentuk yang begitu rupa. Maka saya nak cadangkan, Yang Mohd Speaker nak cadangkan, kerajaan hentikan projek mega. Projek mega ni kerajaan bagi perhatian kepada projek sakit. Projek sakit ni, di antara projek sakit yang berlaku, ada satu projek sakit di Perlis. Dia sakit, satu kontraktor buat projek. Bila projek sakit, dia retender, dia dapat lagi. Yang kedua retender, dia dapat lagi. Ni apa penilaian apa yang dibuat ni? Kerajaan bagi kepada orang yang gagal. Terus bagi orang yang gagal. Kalau macam tu semua orang nak gagal. Bila gagal dapat harga baru. Bila gagal dapat harga baru. Sekarang kerajaan uruskan kepada projek sakit. Kerajaan sekarang ni bagi perhatian kepada projek-projek kecil ataupun projek kepada G1, Kelab F. Dulu pernah berlaku pada tahun 1998, begitu saya dah lupa, 90-an, akhir 90-an, ekonomi dunia Malaysia gawat. Pelaburan swasta kurang, akhirnya kerajaan telah buat keputusan untuk memasuki pasaran pelaburan awam. Itu sebab kerajaan telah membina 7 universiti di seluruh negara, semua kolej matrikulasi dibina, kemudian politeknik dibina. Kerajaan telah masuk pasaran masuk pelaburan melalui pendidikan. Dan hari ini ialah kesan daripada apa yang kerajaan buat, kita dapat keuntungan sampai hari ini. Kerajaan bagi perhatian kepada projek-projek khusus kepada pendidikan ataupun kesihatan, dan yang keduanya bagi galakkan kepada G1, iaitu projek kelas F, supaya dengan penyertaan ramai kelas F di peringkat pertengahan ini, dia akan merancakkan ekonomi. Pernah disebut, saya pun lupa yang itu, lebih kurang 1% pertumbuhan telah berlaku apabila projek-projek kecil ini bergerak di seluruh negara. Sebab perniagaan kecil ini sekarang ini bila berlaku macam contohnya pasar malam, pasar sehari, orang lebih tertumpu. Orang tak pergi ke kedai-kedai lagi, orang pergi ke pasar malam dan sebagainya. Ini akan, kalau kita bagi projek-projek kecil, dia akan merancakkan pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi ini ada dua. Satu projek mega, satu lagi projek kecil. Kalau projek kecil, semua rakyat terlibat. Kalau projek mega, satu orang dapat projek untung 10 juta, 100 juta, dia seorang. Tapi kalau projek kecil akan menguntung ramai orang. Jadi saya rasa kerajaan berhentikan projek mega, bagi perhatian kepada projek kecil. Dan saya menegur kerajaan, kenapa hutang ini menaik dengan begitu mendadak sampai 93 bilion. Kemudian
perbelanjaan kerajaan juga telah naik sampai 12.1 bilion. Saya nak tanya kenapa ini boleh berlaku. Kemudian aset negara telah kurang daripada 139.85 bilion telah turun kepada 133.189 bilion. 6.6 bilion kekurangan. Saya nak tanya adakah kerajaan jual aset ataupun aset ini ialah nilainya turun. Dan akhir sekali Datuk Yang di-Pertua, kita lihat peningkatan perbelanjaan mengurus telah meningkat kepada 18.57 bilion. Kenapa? Jadi kita nak tahu semua benda ni kerajaan dah buat. Kita nak bagi tahu kenapa ianya berlaku. Itu ya. Kemudian wang tunai kerajaan yang ada 48.5 bilion telah kurang kepada 27.60 bilion, 20.5 bilion. Jadi saya cadangkan supaya kerajaan bagi perhatian kepada projek-projek kecil. Dan hutang negara sekarang ni kita lihat tiap-tiap RM1 cukai 16 sen kita bayar hutang. Ini tak bagus. Kalau 10 sen alright, tapi 16 sen terlampau tinggi. Kalau ini sampai meningkat, kerana kata rakyat sudah terlibat secara langsung untuk membayar hutang negara dengan begitu teruk. Walaupun kita bagi ruang kepada kerajaan untuk memperbaikinya dengan cara yang lebih berkesan, iaitu untuk rakyat. Saya percaya kerajaan ini, dia kata kerajaan madani perpaduan, bagi perhatian kepada rakyat, bagi keadilan kepada semua rakyat, bagi keadilan kepada ahli parlimen. Jangan ada ahli parlimen kerajaan dapat peruntukan, kami tak dapat peruntukan. Itulah dinamakan zalim. Terima kasih.